awak lah. Okay, sekejap Nanti kalau suara daripada video tu tak dengar, tolong bagi tahu lah. Baik Puan. Baik Puan. Boleh dengar tak muzik dia? Boleh dengar tak? Boleh Puan. Dengar. Okay. Kami dari Bia Chocolate Empire. Di kumpulan ini menerangkan tentang bisnes model canvas kami. Apa sebenarnya saya menerangkan apa saya sedang jual? Okey, kami menjual sesuatu produk penerangan BMC produk bertujuan untuk membantu pelanggan memahami gambaran awal perniagaan yang sedang diusahakan atau yang akan dikembangkan oleh seseorang. Model canvas segmen pertama ialah customer segment. Target market kami tertumpu pada penghuni sekitar, iaitu kawasan perumahan berdekatan yang terdapat kanak-kanak sehingga dewasa dan penggemar coklat serta biskut. Kedua ialah value proposition. Cokoja kami menawarkan kandungan coklat yang tidak mak serta biskut yang ramah. Kami juga membuat packaging yang menarik dengan harga yang berpatutan. Stok Cokoja sedia ada dan mempunyai target. Tiga ialah channels. Kami menyediakan perkhidmatan sama ada offline atau online untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Puan, Ya. Puan pasang video lah. Aha. Tak ada Dengan- keluar video. Tak keluar? Dia Tak kena video Puan. cerita. Tadi detect. Kejap. Saya ni balik. Sekejap Okay, video ni dia lama juga nak download. Tak apa, tapi contoh dia macam itulah, awak kena ada demonstrate awak punya produk dan juga awak kena ceritalah berkenaan dengan BMC awak. Okay, nanti kalau ni saya send dekat Telegram siapa seorang-seorang tu. Untuk nanti awak share ni lah, awak boleh tengok lah. Tapi saya nak pesan untuk yang produk pitching ni wajib ada lah awak punya BMC tu. Sebab yang saya tunjuk tadi tu yang senior awak yang buat sebelum ni lah. Yang senior awak buat tu ada juga grup yang dia tak letak BMC, jadi dia tak adalah markah yang dekat BMC tu. So yang ni saya pesan awal-awal penerangan berkenaan BMC produk awak tu wajib ada lah. Lepas tu yang awak nak buat nak demo produk awak tu terpulang pada kreativiti masing-masing lah. Okay, untuk hari ni saya akan tunjuk macam mana awak nak buat copywriting
untuk awak iklankan produk awak dekat IG dan juga Facebook lah. So untuk hari ni setiap orang mesti dah create Facebook masing-masing, sama ada awak nak buat dalam bentuk page ataupun individu terpulang. Cuma hari ni kita akan tunjuk berkenaan dengan copywriting. Okay, awak nak off kamera boleh lah. Tapi kena bersedialah bila saya kata on, kena on lah. So sekarang ni saya akan tunjuk berkenaan dengan copywriting. Sekejap Okay, hari ni kita akan masuk berkenaan dengan copywriting. Okay, awak boleh nampak tak nota ni? Nota copywriting. Keluar tak dekat skrin? Nampak Puan. Tuan, Puan. Nampak Puan. Nampak. Okay. So copywriting ni awak wajib letaklah dekat awak punya Facebook dan juga Instagram, sebab nanti awak kena buat report daripada bisnes yang awak buat melalui Facebook dan Instagram tu, kena sediakan satu report. Kejap tak silap saya ada presentation untuk ni business plan. Okay, so kita tengok sikit apa dia copywriting ni. Okay, copywriting ni maksud dia cara awak iklan untuk memujuk pelanggan awak. Okay, kalau tengok definisi kat sini, dia kata copywriting ni maksud dia gaya penulisan yang memujuk pembaca untuk bertindak. Maknanya daripada ayat yang awak buat iklan tu, awak boleh memujuk orang yang baca tu untuk beli produk awak. Jadi dia ada teknik-teknik dia lah untuk kita buat copywriting. Okay, contoh dia kata sini, bertindak di sini maknanya boleh jadi prospek tu akan beli produk yang awak iklan. Okay, contoh awak iklan produk kurus kan. Kalau copywriting awak tu sampai maksud dia kepada pelanggan, okay, mungkin pelanggan tu akan beli produk awak. Okay, lepas tu contoh lagi, melanggan email percuma. Okay. Gaya penulisan copywriting awak boleh guna untuk promosi dan iklan. Maknanya bukan semata-mata melalui media sosial lah. Awak boleh buat melalui brochure ataupun billboard, ataupun kalau awak buat bisnes ada website sendiri. So copywriting tu awak boleh buat untuk di website awak lah. Okay, untuk pemasaran internet, copywriting ni sangat penting sebab dia adalah strategi pemasaran terakhir untuk tukar orang yang baca tu menjadi pelanggan. Jadi kat sini kita kena alert lah bahawa copywriting ni boleh menyebabkan orang tertarik ataupun tidak dengan produk yang kita pasarkan. Okay, untuk buat copywriting, okay, copywriting awak ni awak mesti buat tau dalam awak punya Facebook. Sebab nanti bila awak buat report, untuk markah copywriting, dia ada markah dia lah. Okay, ni adalah tips bagaimana awak nak buat copywriting awak. Okay, kita tengok langkah pertama, kalau kat sini dia kata kita kenali pelanggan kita dulu. Kalau BMC tadi dia bawah apa kalau BMC? Nak kenal pelanggan ni kita kena letak bawah blok mana kalau kita guna BMC? Tak ingat dah. Bawah mana pelanggan ni? Customer segment. Okay, customer segment. Jadi kita kena kenal dulu pelanggan kita.
Okey, pelanggan ni kadang-kadang dia akan beli dengan emosi. Okey, maknanya bila dia rasa tertarik dan ayat kita tu boleh menggembirakan dia, mungkin dia akan belilah produk kita. Okey, kalau kita target ibu-ibu lah contoh. Jadi mesej pemasaran kita tu mesti kena dengan jiwa seorang ibu. Kalau target produk kita tu adalah remaja, jadi mesej kita ataupun ayat copywriting kita mesti kena dengan jiwa remaja. Okey, contoh kalau produk kita target mereka yang nak kurus. Okey, jadi mesej pemasaran kita mesti kena dengan orang yang ada masalah berat badan. Jadi kena tengok dulu siapa yang kita target. Okey. Contoh siapa itu yang jual Chokoja itu? Faris ke? Faris Ya, ke siapa? Puan. Saya, Puan. Okay, jadi awak jual Chokoja tu, awak kena tengok siapa pelanggan awak. Penggemar apa? Penggemar makanan yang manis ke? Kena tengok lah. Jadi langkah pertama sebelum awak buat copywriting, awak kena kenal pelanggan awak. Okey, lagi satu, katalah produk kita ni mungkin ada beberapa kategori. Okey, contoh kalau kita nak jual produk kuruskan badan. Okey, kalau nak jual produk kuruskan badan, awak kena kenal pasti prospek awak. Kalau untuk orang yang nak kuruskan badan ni, dia terdiri daripada pelbagai latar belakang. Boleh jadi suri rumah, boleh jadi wanita berkerjaya, ataupun boleh jadi lelaki yang bekerja. Okey. Jadi kalau awak tengok wanita suri rumah, wanita berkerjaya, lelaki bekerja. Jadi 3 latar belakang yang berbeza kan? Betul tak? Betul tak? Betul Puan. Okay, jadi bila ada 3 latar belakang yang berbeza, awak kena guna bahasa yang berlainan untuk 3 golongan ni. Maknanya kita tak boleh guna ayat yang dia sampai di jiwa suri rumah saja, dan kita tak boleh guna ayat yang sampai di jiwa wanita berkerjaya sahaja. Jadi mungkin kita boleh combinekan ayat kita. Okey, kalau kata produk awak ni ada jadual pemakanan dan senaman, mungkin produk awak ni tak efektif untuk wanita berkerjaya dengan lelaki yang bekerja tadi, sebab dia orang ni tak ada masa kan. Okey, kalau untuk lelaki berkerjaya, kadang-kadang lelaki ni dia bukan nak kurus sangat, tapi dia nak jaga lebih kepada kesihatan kan. Okey, kalau awak sebut kurus-kurus mungkin dia tak minat sangat pun. Jadi kalau kita tengok, nak buat copywriting ni bukan satu benda yang senang lah, sebab kita nak bahasa kita tu sampai ke jiwa prospek kita. Okey, kalau kata untuk 3 orang ni awak guna satu je copywriting yang general, mungkin conversation awak tu rendah lah, sebab tak memenuhi jiwa ketiga-tiga orang tu. Mungkin ayat copywriting awak tu hanya memenuhi jiwa yang pertama tadi je, wanita suri rumah sahaja. Jadi kita kena fikirlah macam mana kita nak buat copywriting yang boleh diterima oleh 3 orang yang latar belakang berbeza ni. Okey, lagi satu, untuk kenali pelanggan juga, kalau kata
kita nak buat copywriting, kita kena, dia panggil kita bina customer avatar. Avatar ni maksud dia kita kena tahu latar belakang target customer kita. Mungkin dari segi pekerjaan, dari segi pendapatan, supaya produk yang kita jual tu sampai kepada target kita. Itu maksud kenali pelanggan. Okey, untuk langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua, kaji produk anda. Okey. Walaupun kita yang jual produk, kita tahu produk kita macam mana kan. Jadi produk kita tu mungkin ada macam-macam kelebihan. Tapi adakah kelebihan tu penting kepada pengguna yang kita sasarkan? Walaupun kita rasa produk kita ni terbaik, belum tentu ia terbaik kepada customer yang kita target. Okay, lepas tu untuk kajian berkenaan produk juga, kita kena senaraikan ciri-ciri produk kita. Contoh, saya bagi contoh, awak nak jual suplemen kuruskan badan. Okay, mungkin produk tu ada ekstrak teh hijau, ada ekstrak apa-apa lagi, lulus KKM. Okay. Kalau nak tulis copywriting, awak kena tulis sebanyak mungkin apa ciri-ciri produk awak tu. Supaya prospek kita lebih tertariklah nak tahu apa fungsi setiap macam okay, ada contoh lulus KKM. Okay, lulus KKM ni adalah poin yang kita kata sangat penting lah untuk prospek kita. Okay, yang ketiga pula, sebelum kita tulis copywriting, okay, sebelum kita tulis copywriting, kita kena, apa ni maksud dia, dia kata sini okay, sebelum kita tulis copywriting, kita kena tahu bahawa adakah produk kita ni boleh selesaikan masalah pelanggan. Pelanggan dia tak peduli siapa kita, awak Datuk Wida ke, awak Alif Syukri ke, itu tak penting bagi pelanggan. Yang penting adakah produk awak ni dapat menyelesaikan masalah prospek tu. Okey, contoh awak jual ubat untuk mengatasi masalah jerawat lah contoh. Customer tak mau tahu pun awak ni dulu banyak jerawat, lepas tu dah guna, dia tak nak tahu. Dia tahu bila dia guna produk awak menyelesaikan masalah jerawat yang dihadapinya. Dia kalau awak nak jual suplemen, contoh kalau awak nak jual produk suplemen kuruskan badan, kalau awak just cerita produk awak ni berapa tahun di pasaran, awak ada, itu adalah contoh copywriting yang akan gagal. Sebab awak cerita berkenaan produk tu yang tak pada customer tak ada manfaat pun untuk dia. Dia tak nak tahu pun bila awak ada berapa orang pekerja apa semua, dia tak nak tahu. Dia nak produk awak tu boleh meyakinkan prospek. Okey, mungkin awak boleh tulis suplemen kuruskan badan tanpa senaman. Okey, ambil masa berapa hari untuk kurus. Yang tu lebih berkesan compare dengan awak duk tulis sejarah produk awak tu. Okey, lagi satu, bila awak buat copywriting, awak kena ada kata kunci tau. Maksud dia bila ada kata kunci, bila customer search contoh kan, kalau awak guna kata kunci
uruskan badan. Okey, mungkin dalam search dalam Google tu adalah search yang paling tinggi. Jadi mudah orang nak cari tentang produk awak tu. Jadi setiap copywriting kena ada kata kunci. Kalau silap guna kata kunci pun mungkin akan gagal sebab orang tak boleh nak search produk awak tu. Okay, langkah yang keempat, rancang copywriting anda. Okay. Cara dia, bila awak nak iklan dalam Facebook lah contoh. Awak nak buat copywriting, mungkin awak boleh mulakan dengan video ataupun headline yang membangkitkan rasa ingin tahu pengguna. Okay, contoh. Adakah anda ingin tahu bagaimana menjana income 1 juta sebulan? Maknanya dia macam apa? Menyebabkan orang tertarik. Okey. Adakah anda ingin tahu contoh yang duk iklan ni, gaji 1,500 pun boleh beli rumah. Jadi mungkin orang yang gaji 1,500 ataupun kalangan lebih kurang macam tu, dia akan berminat nak tahu macam mana dengan gaji 1,500 ni dia orang boleh beli rumah. Jadi tu dia panggil attention. Maknanya masa buat copywriting kena ada yang pertama attention, yang kedua kena ada interest. Interest ni maksud dia contoh macam mana gaji bawah 1,500 boleh beli rumah. Jadi mestilah ada benefit dia kan. Biasanya orang gaji 1,500 ni golongan muda lah ataupun orang yang baru mula kerja. Jadi bila awak guna headline, macam mana gaji bawah 1,500 boleh beli rumah, jadi orang akan tertarik kan, dia nak tengok langkah-langkah yang awak bagi tu. Itu maksud dia. Okey. Lepas interest mesti ada ciri-ciri desire, dia panggil. Desire ni fasa memujuk. Okey, contoh sebelum 2019 anda confirm, contohlah sebelum 2022 anda confirm pegang kunci rumah. Okey, jadi kalau saya ni sebagai prospek, mesti saya rasa wow, dengan 1,500 tahun 2022 saya boleh beli rumah. Itu maksud dia, desire. Fasa memujuk. Yang keempat, untuk langkah keempat copywriting ni, yang keempat action. Maknanya bila dah berjaya pujuk, action ni adalah fasa yang kita nak prospek bertindak. Sama ada dia terus WhatsApp kita, berminat dengan produk kita, ataupun kalau kita dekat website kita ada letak butang klik untuk beli sekarang. Itu adalah fasa action. Jadi bila buat copywriting, awak kena rancanglah copywriting awak. Kena ada attention, kena ada interest, kena ada desire, kena ada action. Maknanya attention tu untuk menarik minat. Interest, apa yang prospek kita akan dapat dengan produk kita. Desire adalah proses kita nak pujuk pelanggan untuk beli produk. Action, maknanya pelanggan tu akan beli produk kita. Ya? Puan kat slide lain ke sekarang? Tak, slide sama. Langkah keempat ni. Nampak tak dekat skrin awak? Langkah 4, rancang copywriting awak. Nampak? Langkah 4, rancang copywriting anda. Langkah keempat. Ni baru saya pergi pada slide yang lain. Langkah kelima. Nampak tak langkah kelima? Nampak Puan? Nampak Puan. Untuk hasilkan copywriting yang power. Okey.
Langkah kelima ni headline untuk awak tulis untuk awak hasilkan copywriting. Okey, headline ni dia mesti spesifik lah. Okey, kalau awak contoh jual tudung. Okey, apa yang awak rasa nak buat headline untuk tudung? Apa yang awak rasa nak buat headline kalau nak jual tudung? Ada tak dalam ni yang buat yang jual tudung dalam ni? Yang buat produk pitching dia jual tudung. Ada tak? Ada ke tak ada ni? Tak ada ni pun, tak ada respon pun daripada awak ni. Masih ada lagi ke tak ada dekat online ni? Lagi Puan. Ada. Okey. Kalau jual popcorn, awak rasa apa headline yang sesuai awak nak buat iklan? Sekali makan pasti nak lagi. Okey, lagi selain daripada tu? Mestilah cuba. Mestilah cuba tu tak menarik pun. Okey, kalau jual tudung, okey mungkin less iron ke. Biasa orang ni dia malas kan nak gosok-gosok baju ke, nak gosok-gosok tudung. Okey, kalau Cokoja contoh. Okey, mungkin awak cair di mulut, adalah awak punya headline tu. So headline tu kena menarik lah. Kalau jual rumah, mungkin awak buat okey. Sebelum hujung tahun, confirm anda pegang kunci rumah. Itu contohlah. Lepas tu headline awak ni awak juga boleh letak nombor. Okey, contoh 3 cara berkesan untuk turun 3 kilogram berat badan dalam seminggu. Tu nombor lah, 3 cara untuk turun 3 kilogram dalam seminggu. Itu cara awak nak buat headline. Headline ni tajuk langkah awal kita nak suruh orang explore kita punya produk tu. Jadi kita kena ada headline kita tu mestilah mewujudkan perasaan ingin tahu pelanggan. Ataupun awak boleh guna soalan. Tahukah cara nak buat duit cepat dengan bisnes? Contoh dia. Ataupun awak boleh guna perkataan cara nak kuruskan badan dalam masa 21 hari. Mungkin orang yang ada masalah badan ni, dia akan tengoklah apa cara yang awak nak bagi tahu tu kan. Itu contoh headline. Okey, langkah yang seterusnya nak tulis kandungan copywriting yang power. Maknanya tadi headline tu tajuk lah. Lepas tu isi dalam tu pun awak kena buatlah supaya dia dapat tarik prospek awak. Awak kena ingat copywriting yang panjang tak semestinya dapat menarik minat prospek. Kadang-kadang yang pendek itu pun dah boleh menarik minat. Pelanggan ni dia tak mahu kadang-kadang baca panjang-panjang kan. Dia nak ayat yang ringkas, janji sampai maksud dia. Itu cara awak nak tulis kandungan dalam tu lah. Okey, contoh dia untuk pengidap diabetes. Mungkin dalam kopi ayat dalam tu awak boleh ceritalah okey apa penyebab diabetes. Lepas tu apa ni pantang larang untuk diabetes. Yang tu mungkin boleh
membuatkan orang akan baca lah copywriting awak tu. Okay, langkah yang ketujuh, masukkan bukti. Bukti ni macam customer punya feedback lah. Mungkin daripada WhatsApp ke, daripada awak punya messenger ke. Okay, contoh encik, produk encik betul-betul berkesan untuk saya. Tu adalah contoh bukti yang awak masukkan dalam iklan awak tu, bahawa produk awak ni dah memang terbukti melalui feedback daripada customer tu. Biasa testimoni lah, kita panggil testimoni. Biasa prospek ni dia akan tengok jugalah testimoni yang yang dah ada tu betul ke tak betul, berkesan awak punya produk ni, ataupun saja-saja awak punya iklan saja. Jadi testimoni ni amat penting juga dalam awak punya copywriting. Okay, yang ke-8, buat call to action ni maksud dia, kita buat copywriting ni kita nak suruh pelanggan beli kan produk kita. Okay, jadi bila kita nak suruh pelanggan beli produk kita, kita kena ada juga ciri-ciri kita buat call to action. Call to action tu mungkin awak ada dalam iklan tu awak letak butang, okay, nombor WhatsApp ke ataupun klik untuk beli ke, itu masuk call to action. Bila pelanggan baca, dia berminat, jadi mudah untuk dia, ada butang terus, dia klik saja untuk dia beli produk awak tu. Okay, yang last kali, siarkan iklan. Sorry. Yang kita tengok ni. Gimana yang ke-9? Yang ke-9, yang ke-8 tadi call to action ni, contoh butang yang awak boleh buat macam ni lah dekat iklan awak ni, dapatkan suplemen ini sekarang. So dekat Facebook awak boleh create lah butang call to action ni. Okay, jadi orang akan klik lah, compare dengan dia kata butang yang atas ni lebih baik dari butang di bawah, tekan di sini. Tekan di sini ni macam kadang-kadang bila tekan tu ada banyak lagi prosedur ataupun proses nak ni, jadi orang malas. So awak terus buat ayat, dapatkan suplemen ini sekarang. Itu contoh butang call to action. Okay, yang ke-9 tadi, siarkan iklan dan buat testing. Okay. Bila copywriting awak dah siap, awak boleh siarkan iklan awak tu. Okay, jadi bila nak siarkan, awak boleh test dulu. Boleh buat testing. Kita nak tengok adakah copywriting kita ni boleh menarik prospek ataupun kita kena edit lagi ayat kita tu. Okay, ni adalah contoh-contoh copywriting lah. So untuk produk awak, masing-masing buat sendirilah copywriting tu. Kejap. Okay, dengan ciri-ciri yang saya nyatakan kat atas tadi tu. So ni adalah contoh copywriting untuk double chip ni. Ni dia jual biskut. Okay, ayat dia, ada yang bercadang nak tambah income ke cuti sekolah ni. Jadi bila ada pertanyaan macam ni, mungkin orang yang dia rasa dia nak buat income tambahan, dia akan explore lah. Dia akan baca kan copywriting awak ni. Okay, jadi kat sini, kat mana awak rasa headline dia? Kat mana awak rasa headline untuk copywriting yang ni? Jom join team Amol Cookies. Okay, jom join team Amol Cookies. Amol Cookies. Okay. Amore Cookies. So yang tulisan yang panjang-panjang ni adalah isi kepada copywriting dia lah.
mesti ramai nak join income tambahan apa semua kan. Okey, lepas tu yang WhatsApp ni apa kita panggil? Adakah WhatsApp ni adalah call to action atau apa tu? Call to action kot. Ha? Call to action berkontekan dengan tu. Yang WhatsApp ni adalah call to action. So mesti adalah ciri-ciri ni dalam iklan dalam Facebook awak. Okey, ni contoh kalau bisnes makanan ataupun apa-apa, dia mesti ada features, advantages dengan benefit. Kena ada ciri-ciri ni lah bila awak tulis copywriting tu. Okay, ni contoh copywriting untuk tudung. Yang ni untuk kek. Jadi ada banyak lah. Okay, so sekarang ni ada 5 gambar. Nampak tak 5 gambar kat depan ni? Nampak. Okay. Setiap orang pilih satu saja gambar yang dia rasa dia berkenan untuk dia buat copywriting. Saya nak tengok, saya bagi masa 10 minit untuk awak buat copywriting ni. Pilih je gambar mana yang awak nak. Baik Puan. Okey, yang gambar pertama ni mungkin awak boleh kaitkan dengan restoran ataupun makanan lah. Makanan di restoran. Untuk gambar yang kedua ni berkaitan dengan biskut. Macam mana awak nak buat copywriting, awak nak iklan biskut. Yang ketiga perfume lah. So macam mana awak nak iklan perfume yang awak jual. Gambar yang keempat adalah ni apa? Baju sukan untuk muslimah. Gambar yang kelima, tudung. Okey. Pukul 3.39 ni 3.50 saya akan sebut nama siapa-siapa Nak panjang ke apa ni Wan? Apa dia? Nak copywriting punya ayat tu panjang ke apa? Buat copywriting, buat ayat. Saya nak tengok contoh sebab nanti awak nak guna juga untuk awak iklankan produk awak dalam Facebook tu. Hari ni sepatutnya awak dah ada dah Facebook yang awak create untuk jualan produk awak. So untuk gambar latar belakang, untuk gambar page masing-masing tu awak boleh ambil daripada Canva lah. Nak pilih gambar macam mana ataupun nak masukkan gambar yang awak ambil sendiri pun tak kisah. Sebab ciri-ciri yang kita akan nilai. Okey, saya boleh tutup tak ni? Saya nak buka yang lain sekejap. Ataupun awak snap dulu picture yang ni, nanti pilih je gambar mana yang awak nak buat untuk copywriting. Yang ni sebagai aktiviti kelas, dalam kelas ni, copywriting ni. Saya tutup dah yang ni. Baik. Kejap, saya nak sharing berkenaan dengan apa yang akan dinilai dalam Facebook dan Instagram awak. Okay. Create Facebook page. Maknanya setiap orang akan create nama page masing-masing lah. Okay. Untuk awak dapat excellent, dia kata able to create FB with interesting layout. Jadi gambar ke apa ke yang awak nak masukkan tu mesti menarik lah. Lepas tu dekat awak punya page mesti ada complete business information. Okay, ada nama
nama bisnes, ada alamat bisnes, nombor telefon. Jadi dia nak complete business information, barulah awak boleh dapat full mark untuk create Facebook page ni. Kalau awak just create Facebook page, gambar saja menarik tapi tak ada complete business information, awak dapatlah 7 ataupun 8 markah. So kena alert lah, dekat Facebook page mesti ada, awak boleh tengok lah contoh dekat page-page yang ada tu, page-page business yang ada tu. Kena ada complete business information. Setengah tu dia siap ada direction kan, dia siap ada review. Okay, lepas tu page likers. Okay, saya akan tengok juga berapa like yang awak dapat. Kalau dapat 11 hingga 15 like, dapatlah 7 hingga 8 markah. Kalau 16 like, awak boleh dapat full mark. Okay, clear tak yang page likers ni? So awak boleh ni lah, boleh berpakat lah dengan kawan-kawan untuk like masing page antara awak tu. Dapat 16 like dan ke atas, termasuk FB URLs tu, awak boleh dapat 10 markah. Okay, untuk FB posting, sebab tu masa untuk awak buat FB ni dia bagi panjang. Okay, untuk FB posting, untuk konten tu, kena ada sekurang-kurangnya 10 post awak tentang bisnes awak tu. Kalau ada 10 post dan ke atas boleh dapat full mark. Kalau awak just bubuh 2 atau 3 konten saja untuk awak buat bisnes tu, untuk awak iklankan produk awak, awak boleh dapat 3 hingga 4 markah saja. Jadi untuk posting perniagaan mesti ada sekurang-kurangnya 10 posting. Awak guna gambar yang sama tak apa. Sebab biasalah orang bisnes dia akan sentiasa buat iklan. Kan? Jadi kalau nak dapat markah yang penuh ni, kena buat 10 konten. Okay, seterusnya copywriting teknik. Okay, copywriting teknik ni dia ada soft sell dengan hard sell. Yang soft sell ni dengan hard sell saya akan tunjuk minggu depan lah. Dia soft sell ni dia lebih kepada iklan awak memberi maklumat kepada customer dan customer akan berfikirlah sama ada dia perlu atau tidak produk awak. Kalau hard sell ni dia lebih kepada mendesak. Tapi cara dia nanti saya tunjuk minggu depan lah. So dia kata copywriting mesti ada 2 jenis lah. Satu jenis soft sell, satu jenis hard sell. Jadi cara dia mudah je, awak buat je satu soft sell, satu hard sell, tapi awak copy and paste untuk bagi posting. Dia kata kalau soft sell dia nak 10 post, kalau hard sell dia nak 31 post. Maknanya ayat yang sama tapi diulang ayat tu lah sampai 31 post. Dia hard sell ni dia lebih kepada mendesak. Okay, contoh dia macam ni, cepat-cepat tawaran hanya hari ini sahaja. Jadi pelanggan awak tak ada pilihan kan. Dia rasa kalau dia nak tunggu lagi dia akan rugi. Jadi dia akan beli terus. Jadi hard sell ni dia lebih kepada mendesak. Ataupun contoh hard sell ni, okay, confirm. Jika anda ambil produk ini, berat anda akan turun 15 kilo dalam masa sebulan.
Tu hard sell, maknanya dia macam yakin dengan ambil produk tu berat ni akan turun 15 kilo sebulan. Kalau soft sell lain pula. Soft sell ni jika anda berniat untuk menguruskan untuk turunkan berat badan, produk ini adalah salah satu yang anda boleh ambil. Maknanya dia lebih lembut teknik dia. Itu maksud dia. Seterusnya sales and profit. Sales and profit ni dia nak ada bukti lah. Awak jual produk sama ada resit ke ataupun melalui WhatsApp pun tak apa, saya terima jugalah. Kalau awak boleh dapat RM61 ke atas, awak boleh dapat full mark lah. Jadi nak tak nak memang kena ada bukti bahawa produk awak ni dapat dijual. Untuk yang Instagram pun sama. Jadi untuk yang minggu ni awak boleh run dua-dua terus lah, sebab kadang-kadang iklan, bukan kadang-kadang, memang kita buat untuk IG, tapi pada masa yang sama kita boleh share dengan Facebook kan. Jadi sekali buat lah. So boleh create FB dan IG sekali. Maknanya dua-dua sekali jalan lah. Bila awak buat report, kena screenshot lah awak punya page tu. Berapa like, lepas tu berapa posting yang awak dah buat. Benda-benda tu lah yang saya akan nilainya. So dah siap dah awak punya tu? Copywriting saya nak tengok.